Bismillahirrahmanirrahim. Memetik kata-kata Perdana Menteri Malaysia kita yang ke-10, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Kita mahu Malaysia dikenali sebagai negara madani yang mampu diangkat martabatnya, rakyat dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani, rakyat harmoni. Terima kasih Senjambak Mawar Seharum Kasturi kepada juragan pembawa acara yang berseri, kombinasi kehakiman yang berintegriti, divisi kehormat yang bestari, seterusnya sidang hadirin yang dikasihi. Demi menyahut cabaran pada hari ini, saya akan menyampaikan pidato yang bertajuk Aspirasi Generasi Madani ke Arah Pencapaian Matlamat Negara Maju. Hadirin sekalian, pendefinisian tajuk secara tuntasnya menurut Profesor Emeritus Osman Bakar. Tajuk saya pada hari ini menghendakkan kita berbicara sejauh mana aspirasi madani dapat berfungsi sebagai gedung harapan untuk melahirkan masyarakat berkualiti sekaligus membawa negara kita seiring dengan negara maju yang lain. Oleh itu, untuk merungkai persoalan ini dan membuktikan kemampuannya, 3 perspektif hujah saya unjurkan. Hadirin hadiran yang dirahmati sekalian, hijab pidato ini saya buka dengan hujah institusi pendidikan sebagai landasan melahirkan generasi madani kelas pertama. Pembangunan generasi madani secara holistik merangkumi keupayaan intelek, keupayaan sains dan teknologi, keupayaan keusahawanan dan keupayaan nilai etika positif. Contohnya, dalam arena sukan, kita cukup mengenali tokoh seperti Datuk Lim Chong Wei dan Datuk Nico and David. Manakala dalam bidang aero angkasa pula tidak lain tidak bukan Dr. Syekh Muzaffar Syukur. Sementara itu, dalam bidang keusahawanan global, kita sudah cukup berbangga dengan Dr. Jimmy Choo yang telah berjaya mengusahakan sebuah butik mewah di kawasan British di kota London. Kesemua butik ini jelas menggambarkan bahawa institusi pendidikan mampu melahirkan generasi madani kelas pertama. Hadirin sekalian, beralih kita ke hujah saya yang kedua, iaitu inovasi dan teknologi pencetus revolusi kecermelangan generasi madani. Jasad tanpa roh seumpama gula tanpa manisnya dan seumpama mati sebelum ajalnya. Begitulah betapa sebatinya inovasi dan teknologi dalam pembentukan negara maju. Bak kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dalam belanjawan madani baru-baru ini, kerajaan telah memperuntukkan RM1.1 bilion untuk pembangunan prasarana sains dan teknologi bagi menarik minat bakat tempatan dalam sektor berinovasi tinggi. Generasi madani perlu dilatih untuk menjadi peneraju dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Ini adalah untuk memastikan mereka tidak hanya bersedia menghadapi cabaran global tetapi juga mampu menghadapi mencipta penyelesaian inovatif bagi masalah kompleks semasa dan masa depan. Inovasi bukan sahaja merangkumi penciptaan teknologi baru tetapi juga aplikasi teknologi yang sedia ada dalam pelbagai sektor ekonomi dan sosial. Sebagai contoh, program pengajaran STEM yang menyediakan pelajar dengan projek-projek risikan praktikal dapat mendorong pemikiran kreatif dan pembelajaran yang berpusatkan murid. Pelajar yang terlibat dalam projek-projek seperti ini tidak hanya memperoleh pengetahuan teknikal yang mendalam tetapi juga mengembangkan kemahiran analisis, penyelidikan dan kritikal dalam menangani cabaran kompleks masa depan seperti perubahan iklim dan penemuan ubat-ubatan baru. Hadirin hadirat penggerak wawasan sekalian, beralih kita ke hujah saya yang terakhir di bawah lembayung kata keusahawanan dan ekonomi sebagai penggerak dinamik negara maju. Gelombang masa hadapan akan ditentukan dengan pertumbuhan ekonomi yang bukan sahaja mampan tetapi berdaya saintifik. Oleh itu, generasi madani memerlukan sokongan yang mampan, sokongan yang holistik untuk memulakan perniagaan dengan memberi akses kepada modal latihan, keusahawanan dan sokongan infrastruktur bagi pertumbuhan ekonomi yang berterusan. Langkah ini bukan sahaja membantu menunjukkan industri kecil dan sederhana tetapi juga menggalakkan inovasi serta mencipta peluang pekerjaan yang baru. Justru, usahawan-usahawan baru ditawarkan modal awal dan bimbingan perniagaan serta sokongan rangkaian yang membolehkan mereka berkongsi idea dan pengalaman dengan rakan sejawat. Nah, di sinilah letaknya peran penting komponen keusahawanan generasi madani dalam mewujudkan aspirasi negara. Saya optimis dan saya yakin sekiranya perkara ini dijadikan sebagai garis panduan, matlamat negara pasti dalam genggaman.
Warga Dewan yang dimuliakan, selesai sudah tanggungjawab saya. Akhir kata, saya tinggalkan hadirin sekalian dengan merenung dan mengenangkan kembali petikan kata-kata Syekh Muhammad bin Rashid Al-Maktoum. Tugas generasi muda adalah untuk menjadi pelopor dalam mewujudkan perubahan positif dengan mengembangkan ilmu pengetahuan, kebijaksanaan dan semangat keadilan di tengah-tengah masyarakat. Oleh itu, marilah hadirin sekalian, kita menjadi generasi madani yang mampu memberi manfaat bukan sahaja dari diri kita tetapi juga kepada masyarakat dan negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.